disebutkan jangan diajar suami, isteri, anak, keluarga kita tentang kaya, tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana akhirnya kita akan bertanya, soalan akan ditanya, bahawa bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Duit banyak, penyakit pun banyak, pula guna mana? Sadap jadi Samsul Demat, kejap-kejap senia, kejap-kejap senia, kejap-kejap senia. Baru peluk bini kejap dah naik kereta pergi ceramah. 3 hari tak balik. Ya. Contohlah kalau orang sebut lah macam tu kan. Kita lah cakap, kan best jadi kojonya. Tak payah ada pergi ke sana kemari. Kan best kalau duduk kat belakang daripada duduk kat depan. Untung-untung kalau balik orang tak perasan. Contoh. Macam duduk belakang tu lah. Duduklah depan. Kan? Contoh. Yang berbahagia Datuk Akramuddin bin Haji Abdul Aziz, Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Muzium Melaka. Yang berusia Dr. Andes Muhammad Nasruddin bin Rahman, Pengurus Besar Perzim. Yang berusia Puan Siti Rohani binti Hamzah, Pengurusi Kelab Sukan dan Kebajikan Perzim. Seterusnya Barisan Jawatankuasa Kelab Sukan dan Kebajikan Perzim, para pegawai, seterusnya ahli-ahli KSK, pegawai kaki tangan kanan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini. Dan nampaknya kita masih lagi mempertahankan prinsip kita. Oh, tu dia ayat dia. Iaitu mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Ini memang daripada dulu lah tu kan. Daripada dulu dia tetap nak kerja yang belakang. Kata dah lama nak pernah jumpa Samsul Debat, pula duduk jauh-jauh lah. Kamu satu ngau empat tak nampak mana kan. Duduk depan sikit kan. Tak dah ada orang booking depan tu. Jadi apa-apa pun, alhamdulillah hari ini kita bercerita tentang nilai dan etika. Nilai ni adalah perkara-perkara yang ada pada diri kita, manakala etika ini lebih kepada prinsip dan tata cara kelakuan kan, yang mana dipegang dan disandarkan di dalam, dan mungkin ia agak berbeza daripada satu jawatan ke satu jawatan atau satu organisasi ke satu organisasi. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam penyawat awam ni, dia ada tonggak 12, dia ada pula diletakkan SOP tertentu yang perlu dicapai supaya kerja kita ni ada satu garis panduan dan juga matlamat yang mesti dicapai. Jadi ada orang cakap kerja kerajaan, nalah biasalah kan, kerja kerajaan biasalah macam tu. Itu orang yang tak pernah kerja kerajaan dia akan cakap macam tu. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa kerja kerajaan ini nampak seolah-olah macam tak banyak kerja je, nampak seolah-olah tak banyak kerja. Tetapi hakikat dia kerjanya banyak, malahan tanggungjawabnya besar. Penjawat awam Kalau kerja swasta, kerjanya nampak banyak, tapi tanggungjawab dia tidak sebesar kerja dengan sektor kerajaan. Sikit buat silap, paling tidak dia kena maki dengan bos dia je. Tapi kalau kerja jadi penjawat awam, sikit silap mungkin viral, mungkin akan dihebohkan. Malahan orang akan kaitkan rakyat Malaysia ni dia ada satu perangai yang paling popular adalah dia buat apa tu orang Melaka sebut generalization macam tu. Dia pukul rata. Seorang buat salah, semua macam tu. Bila dia cakap seorang ni rasuah, contohlah, seorang ni dia tangkap atas salah laku rasuah, maka orang Malaysia akan hukum. Staf-staf muzium memang macam tu. Dia akan buat macam tu. Dia akan cakap macam tu. Staf JPJ seorang ditahan kerana ni. Memang staf JPJ macam tu. Anggota bomba seorang staf daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah pun ditahan kerana memang budak-budak bomba tu pun macam tu. Sebab itulah kita kena berhati-hati dengan setiap apa yang kita lakukan. Maka dengan itulah setiap kali, setiap bulan ada je pengisian dibuat, perkongsian dibuat tentang nilai-nilai penjawat awam, etika, integriti, amanah, bekerja sebagai satu ibadah. Jadi menurut perspektif Islam, simple aja. Nabi ajar kita apa? Nabi bagi tahu
Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Saya ulang balik. Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Makna tak adalah cerita buat kerja cincai, tak adalah cerita tu lah. Kan? Janji siap dia kata. Janji ada kan? Asbol kata kan. Asal boleh. Asal boleh kata kan. Tu sebabnya kadang-kadang orang mempertikai kan. Contoh petikai. Kontraktor Melayu macam tu. Nampak? Melayu. Betul tak macam tu? Betul. Bukan kontraktor Islam. Sebab kalau kontraktor standard Islam lain. Nabi dah sebut. Diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Tu sebab dalam Islam ada istilah yang kita letak bekerja sebagai suatu ibadah. Apa maksud kerja sebagai suatu ibadah? Maknanya paling mustahak sekali dalam tu dia ada 3 perkara. Pertama, benda tu benda baik. Kedua, caranya diizinkan oleh Allah. Ketiga, niatnya mestilah kerana Allah. Bila dia sebut kaitkan dengan Allah ni, kaitkan dengan Allah, maknanya tentu benda baik. Itu sebab kalau kita cerita pasal integriti kan, apa maksud integriti? Dia berasal pada perkataan integer, iaitu tentang keutuhan struktur bangunan. Dia lebih kepada falsafah engineering, kejuruteraan. So keutuhan, kesempurnaan, ketelusan dan kejujuran, itu adalah integriti. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam Islam, sudah tentu benda ni perkara yang penting. Kejujuran, ketelusan, kesempurnaan, keutuhan, itu integral. So dalam Islam dah tentu juga nilai itu nilai yang sama. Maka kita tengok kesimpulan dia, kita tengok kesimpulan yang kita lihat kepada perkara-perkara baik itu tadi, keikhlasan. Bila kita tahu Allah, maka bawalah prinsip ihsan dekat dalam kerja kita. Apa maksud prinsip ihsan? Maksud prinsip ihsan adalah kita buat sesuatu, kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. So kalau Allah nampak kita, macam mana perangai kita? Macam tadi, perangai sebelum kita punya yang berbahagia Datuk masuk dalam dewan ni, macam mana perangai kita? Saya tengok tadi. Berburak tak berhenti kan? Contoh kan tadi, yang seorang tak bila aku berapa tak sampai, lambek mengumpet pula tu, contoh kan? Contoh lah tadi kan? Tapi bila masuk, bos-bos masuk, berharap masuk tu, semua tiba-tiba semua jadi disiplin kan? Jadi mana kata itu seolah-olah bukan kita duduk diam. Kadang-kadang orang tu diam, dia tu diam. Apa kau diam? Diam lah, jangan bising. Boleh relax lah, bos tak ada. Tapi perangai dia macam bos dah ada. Macam tu lah juga kita kan? Contoh macam kita, jangan kita jadi macam burung unta. Tahu burung unta? Ataupun orang Melaka sebut sebagai ostrich. Tengok burung dia galak. Burung unta dia tak faham. Sebut ostrich boleh galak. Kan. Burung unta kalau dia nampak orang, dia nak menyuruk daripada orang, apa dia buat? Dia sumbek yang kepala tu masuk dalam tanah. Jadi dia dalam perasaan dia tu, logo dia orang tak nampak dia. Sebenarnya dia orang tak nampak orang nampak dia, badan dia semua ada kat telik. Kepala tu yang panjang tu masuk dalam tanah tu. Orang tak nampak aku. Kan? Sebenarnya Allah Maha melihat. Tu sebab dikajar kita tentang prinsip ihsan. Kita buat sesuatu, kita yakin kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, kita sangat yakin yang Allah nampak kita. So kalau kita yakin Allah nampak kita, kita tak akan curi tulang. Yakin Allah nampak kita, kita tentu kita tak akan tipu klaim. Yakin Allah nampak kita, tak adalah kau jual mantah darah tang pagi sampai ke petang. Kan, pagi masuk 9, minum. Weh, minum. Dia bagi signal kat kawan dia tu. Yang seorang lah masuk, dia tak sampai, dia belum tahu kerja, cerita dulu babak drama malam tadi. Baru masuk duduk, tengok tak malam tadi, bangang kan. Geram betul aku dengan Jad tu. Man, kesian lah Rumi. La ilaha illallah. Bisik-bisik gelora. Macam tu lah. Saya tak tengok lah drama tu, saya tahu tajuk je. Macam tu kan. Jadi dia bincang. Weh, minum. Kau apa nak? Jomlah minum. Takkan tak minum.
Kang perut aku tak boleh, perut aku masuk angin ni, tak boleh. Minum. 9 lebih minum. Minum pula tak berhenti sekejap sampai ke 10 lebih. Dia akan minum sekejap. Kalau tiba-tiba pegawai atasan pun minum tempat yang sama, baru sekejap dia minum. Okey bos, dah sudah. Saya dulu waktu saya jadi pengarah undang wait, tak mengapa Allah Ta'ala bagi saya deria yang ke-6 tu. Saya kalau tempat saya berhenti pergi minum, mesti budak pokok kosong saya di situ. Bila saya masuk, bos, dah sudah lah, air penuh ni. Dah sudah apa kemarin? Minumlah dulu. Dah sudah bos. Dah sudah balik dah. Nampak? Sebab apa? Kalau tak baik salah, apa yang kau takut? Assalamualaikum. Lepas tu pukul 10 baru balik. Siapa cakap? Oh iyalah, minum sejam betul lah kan? Pukul 10 baru sampai pejabat. Sampai kat member kat lobby, jumpa lah orang kampung lah. Kau kerja sini ke? Aku dah lama dah kerja sini. Iya. Jom minum. Apa aku lepas minum? Ada lah kau. Minum lagi. Minum. Tengah hari balik office. La ilaha illallah. Anak tak ada orang nak jemput ni. Aku kena keluar awal ni, jam ni. Kau tahu lah Melaka kan. Orang tanya aku keluar pergi jemput anak. Kedua tak masuk pejabat ni dah. Kedua tak masuk pejabat. 2:30 pun sampai teruk lah jam. Orang tanya pun tidak. Petang ni nak minum kat mana? Petang ni nak minum kat mana? Apalah minum? Kenapa kita ni minum? Alah bungkus je. Keluar bungkus. Balik sampai pejabat dah pukul 3:30, 3:45. Baru buka file. Baru nak type, baik kojo. Tahu-tahu tengah baik kojo, tengok jam. Lah, weh. Sekarang kojo tak rasa, tiba-tiba dah compact tu. Cara dia kolak tutup kan. Nampak tak? Maknanya apa? Kono tu topat tu. Kita bukan tak tahu. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak perasan. Kita nampak benda ni, kita rasa macam tak ada apa-apa lah, okey je. Kan? Okey je. Kan? Kita sebab kawan-kawan pun buat. Ada orang-orang ni pun buat. Asal lah kita tak boleh buat pula. Kita kena ingat benda ni lah yang akan, soalan yang patut kita tanya bukannya rezeki kita. Kita kerja kerajaan lah, kita akan mencuri apa, confirm halal punya. Salah. Itu sebab Ustaz Haji Nur Azami bin Haji Alias, Imam Besar Masjid Bosi Putrajaya, masa dia menjadi timbalan mufti Kerajaan Negeri Sembilan dulu, dia sebut satu soalan yang patut kita tanya kat diri kita, bagaimanakah caranya nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan ni. Itu soalan patut kita tanya. Kan? Keberkatan rezeki tu, kita penyawat awam sepatutnya kita ni lagi mudah, orang kata lagi mudah nak buat pahala. Penyawat awam memang dia deliver pada public. Muzium pun muzium rakyat. Aku mengayau pusing. Mana Perzim? Ceramah kat Perzim. Mana datang? Ni muzium UMNO. Depan tu tadi muzium apa pula? Kan? Perzim tak ada siapa. Nasib baik agak-agak yang berdiri-berdiri ni, dia songkok ni semua ni yo turun Cik Amin. Ustaz dia. Darah saya Ustaz. Saya dah tawaf tadi dah kan. Tawaf agak tu, alhamdulillah sampai kat tempat dituju. Memang orang takkan perasan lah mentang-mentang Azia macam tu lah. Ya, bila naik Azia macam tu lah layanan saya. Susah. Bila naik kereta besar, belagak. Naik kereta kecil, susah hidup sekarang. La ilaha illallah. Aduh ya bondo kau nak komen pasal orang kan. Yang penting soalan tu kereta besar ke kereta kecil, ke rumah kau lebar, rumah kau godang, rumah kau kecil. Yang paling penting kita nak jawab ni satu je. Kau bahagia ke tidak? Bahagia. Jangan jadi penyawat awam sibuk nak kaya. Percaya cakap saya. Kau jadi penyawat awam sampai mati pun kau takkan kaya. Dengar saya cakap ni. Kau nak kaya, kau berhenti kau je. Baik benda lain. Jadi kau nak kaya, bila time kau je penyawat awam, macam-macam kau je kau buat kat luar. Takkan kaya. Percaya cakap saya. Akhirnya kau je hakiki terjejas. Takkan kaya, dengar cakap saya. Kenapa lah? Sebab kaya tu subjektif. Janganlah kau cek hati lu. Ya kau tak boleh kaya kau je kan. Dengar lu. Kau jangan hampa dulu, sabar. Sebab Nabi pernah sebut. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga.
tak pernah cukup. Ya, ada orang perempuan dia selalu cakap macam mana? Laki kita biar dia banyak hutang, biar dia banyak tanggungan, dia tak ada fikir nak cari lain. Kadang-kadang perempuan fikir macam tu. Yang kau jangan main kisah itu. Kau jangan ingat itu tau. Dia kalau dah jodoh tak ke mana tau. Kau kena faham. Umat bosah golak kau ya. Tadi tak ada dah tiba bosah golak kan. Tak ada sebab dia itu dah. Kalau dia nak ada orang tanya Ustaz, macam mana cara Ustaz kalau kita nak kahwin lebih daripada satu. Sebenarnya tu tak payah ajar tu dah. Dia auto download. Nah, software tu dah ada dah. Kalau nak ya ada software. Macam tu kan. Tak ada lah. Saya bukan nak ajar tu. Lain tajuk tu. Tajuk orang lain. Tapi makna nak beritahu. Yang penting yang bila sebut tadi. Takkan kaya sebab apa Nabi dah sebut. Anak-anak Adam bagi 2 lembah emas. Dia akan minta lembah ketiga. Tak pernah cukup. Tapi kalau kita buat kojo-kojo yang tak ada kena-mena dengan kojo hakiki kita. Lagilah kita takkan rasa kaya. Bi kaya ni sebenarnya. Tu sebab disebutkan jangan diajar suami, isteri, anak, keluarga kita tentang kaya, tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana akhirnya kita akan bertanya, soalan akan ditanya, bahawa bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Duit banyak, penyakit pun banyak, pula guna Nampak tak? Sadap jadi Samsul Demat, kejap-kejap senia, kejap-kejap senia, kejap-kejap senia. Baru peluk bini kejap dah naik kereta pergi ceramah. 3 hari tak balik. Ya. Contohlah kalau orang sebut lah macam tu kan. Kita lah cakap, kan best jadi kojonya. Tak payah ada pergi ke sana kemari. Kan best kalau duduk kat belakang daripada duduk kat depan. Untung-untung kalau balik orang tak perasan. Contoh. Macam duduk belakang tu lah. Duduklah depan. Kan? Contoh. Dah banyak kali hinta, faham dia dah. Jadi makna kata hidup kita ni kadang-kadang menjadikan kita ni sebagai penjawab awam kan. Kenapa kita jadi macam tu? Rupa-rupa pertama sebab manusia takkan rasa cukup. Nabi sebut tadi takkan rasa cukup. Maka dengan itu juga Nabi sebut manusia yang paling kaya. Ni nak jawab balik ni. Kan tadi kata takkan kaya dah. Sebab ayat manusia tak pernah cukup. Bagi 2 lembah emas, dia nak lembah yang ketiga. 2 lembah bukan 2 guni dah, 2 lembah dia akan minta lembah yang ketiga. Tu sebab tak heran kita nampak orang kaya tu. Macam ni lah garu belum. Apa hal tu? Dalam bank tinggal 10 juta, teruk ni lah. Tak rasa nak bunuh ke dia cakap. 10 juta dah tengah susah dia kata. Sebab dia dah biasa dalam bank, biasa ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, susah warna. Nampak tak beza standard Cuba kalau hari ni tiba-tiba Datuk Akram umumkan, dengan ini saya umumkan kepada semua yang hadir, terutamanya yang duduk kat barisan depan. Letaklah kau yang belakang tu. Maka saya akan hadiahkan semua. Ni contoh jangan tuntut. Contoh. Kita hadiahkan RM500,000 seorang. Contoh. Agak-agak apa yang berlaku kat? Agak apa yang berlaku? Dah pula berebut orang belah bank in kat kau. Apa yang akan berlaku bila duit tu dah masuk dalam akaun kau? Apa berlaku? Kebanyakannya silap-silap. Mulalah kita nak cuti kat mana? Kita nak makan kat mana malam? Apa bondo kau? Carilah restoran yang elok sikit. Ayat kan? Berubah cakap. Silap-silap ada yang jumpa. Bos, saya ingatlah. Saya nak berhenti lah. 500,000 dalam minit berhenti lah. Nampak tak? Sebab pada kita nilai itu besar. Nampak tak? Itu sebab saya kata tadi. Sebenarnya tapi Nabi ajar kita. Kita takkan cukup tapi Nabi ajar manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu kecil. Okey, alhamdulillah. Rumah kita, rumah flat, rumah teres, alhamdulillah ada rumah. Cuba ingat balik dulu waktu kita bujang mari naik azab boleh spenda pun tak lepas. Tanyalah yang bujang-bujang mari masa bujang mari garu-garu pakai seminggu pakai spenda tu dah. Tak nak cakap betul ni. Bukan kata kita nak cakap bono yang menjijikkan apa. Ini realiti hidup. Dulu macam mana?
Masa mula-mula kahwin, pernah ketika gas kita habis, tak ada duit nak beli gas. Ingat tak masa mula tu? Tu ingat balik. Kita pernah lalui zaman susah tu kan. Tapi kadang bila kita dah makin senang, kita lupa kita pernah susah. Dan kita sibuk nak mengejar. Tu sebab manusia jadi tak bahagia ada 3 keadaan. Pertama, dia sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Dia tengok orang tu kaya, orang tu kereta besar, aku kalau pakai kereta besar tak boleh jadi. Janganlah banding diri kita dengan Dr. Andes. Contoh. Dia pangkat macam lah kan. Kita macam mana? Kan? Macam mana pula beza tanggungjawab, jangan banding. Sedap lah dia duduk sofa putih tu, sedap selesa, tompel otak tangan cenyak. Jangan bandingkan kita duduk belakang, yang duduk depan ni tanggungjawab besar. Kau ingat tak lomeh ke Puan Siti Rohani duduk situ? Aduh, berapa lama lah kena duduk sini, ya Allah, bila lah aku boleh bangun ni. Tak. Sebab tanggungjawab besar duduk situ. Tu sebab saya copek naik atas. Tu tadi saya tanya, kau nak buka selipar kasut kau naik tangga tu. Macam rumah orang lah sudah. Kan, tak adalah budak adab ni cerita ni. Tak, saya kata tadi, manusia ni pertama dia sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sedangkan ini yang kita nak dulu, ingat tak? Baik kenduri, kena orang selamat. Salah, anak baik kerja kerajaan. Dia kerja apa? Museum, ombud. Kenduri. Jamu orang kampung makan. Baik gembira. Sebelum minta kerja marin, ingat tak ayat kita apa? Dia dapat kerja jadilah. Dan tak nak apa, janji dapat kerja. Dapat kerja, syukur alhamdulillah. Dah dapat kerja, mula dia pelotak dia lain dah fikir. Dulu kata dapat kerja jadilah. Kan? Ni dah dapat kerja. Aku mesti kena naik pangkat. Tak puas hati kalau pangkat tak naik. Tak puas hati kalau tak dapat APC. Macam dia seorang yang kerja. Kita ni apa? Dia marah dah. Sebab kau cakap macam tu lah kau tak dapat. Kan? Tahu tak APC? Tahu kan? Anugerah Khidmat Cemerlang. Kenapa kita tak dapat? Apa hal? Apa kurang kita? Ya aja, pada dia. Contohlah kan. Apa hal? Bukan dia dah dapat ke dulu? Itu pasal lah. Dia kata kan. Ini buat suka dia kan. Macam-macam tak puas hati. Kita ada sampai ada orang tanya saya lah, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Kata lah, ilah kalau marah itu soalan kau ni kata. Saya kata dia bukan isu alamat tu, tapi isu orang yang duduk ke alamat tu. Apa hal dia marah kata. Sebab kita jangan ingat Allah bagi kita minta 10. Allah bagi 7. Sebabkan 3 yang kita tak dapat, kita petikaikan, kita tak dapat rezeki. Kita tak sedar. Malam tadi berapa ramai yang terlalap tengok handphone sampai berlaga kat muka. Allah, simpan nak telefon. Terlalap sebelum tidur tu terlalap tanpa sampai minta panjang umur. Tak ada dah, ya Allah panjang kalau umur. Tak sampai minta dah. Pagi tadi hidup lagi. Allah bagi peluang kita hidup lagi. Tak ada siapa pun yang kecewa pagi tadi. Aduh pula hidup lah ini. Kan, terutama lelaki. Dia lupa tu. Menurut kajian, lelaki mati dulu. Kita tengok kursi ni. Cuba banding. Saya ceramah tu, tengok ceramah kat mana? Dekat pusat aktiviti warga emas dekat Jempol. Pusat aktiviti warga emas Pawai Jempol. Sampai kat dalam dewan tu, semua tua tu perempuan semua. Saya tanya, lelaki tak ada. Habis mati dah. Dia nak jawab. 5 minit saya berhenti tu ceramah tergalak. Bergari mantu tu. Makcik tu jawab tahu itu tak lalu. Habis mati dah. Bayangkan tu. Tak nak cerita orang perempuan lelaki. Tak nak bagi tahu. Allah bagi juga kat kita. Tengok, ada kalangan kita saya tengok tadi ada yang dah berbadan 2. Tak tahulah kali ke berapa dah tu. Rajin betul dah. Kerja kerajaan ni rajin dia beranak.
jajab dia. Contoh. Yang ke berapa dah tu kak? 3. Alhamdulillah. Perjalanannya masih panjang tu. Sampai 5 tu saya tengok. Target berapa kak? Target berapa? Target berapa tu? 3 nak mula dah mak dah semua. Orang perempuan, kau nak berhenti beranak, nak tutup kilang, jangan ambil keputusan sendiri. Bincang dengan pengurus. Kau pengurus diam-diam tak setuju, dia buka tapak baru, jangan main-main. Kilang baru. Kan? Cawangan baru dibuka. Tiba-tiba macam tu, jangan main-main. Ni posan ni. Kan? Tak adalah. Saya tengok cara pun saya tahu. Saya tengok pun tahu. Mesti perempuan. Ya tak? Ha? Tak, omak Ni tengok mesti perempuan ni. Mana ustaz tahu? Omak katakan omak perempuan. Yang penting sihat. Jangan goma nak tidur lepas asar. Faham tak? Orang yang pregnant yang goma nak tidur lepas asar, payah beranak so. Biasa ada. Biasa pan TV. Dia lah paling ponek ni dalam dunia ni. Kerja museum paling ponek. La ilaha illallah. Sampai rumah lepas asar tu bahaya. Betul cakap betul ni. Lepas asar buat-buat kerja. Masak kau, goreng-goreng apa yang patut. Kan, buat-buat lah nyapu, insya-Allah. Dalam labor room tak lama tu. Itulah saya posan ke isteri saya. Lepas asar jangan tidur, insya-Allah. Ya. Buatlah mana-mana mengumpul stem kau, apa kau. Mainlah layang kau kan. Buatlah apa yang patut. Macam kan. Mengisi selapang kan. Tak ni cerita tu. Tak tu pun tak tu saya kata itu pun rezeki. Nampak? Rezeki Allah bagi. Tu sebab jangan tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Yang kedua, kenapa tak bahagia? Sibuk tengok orang yang lebih daripada kita sampai terlupa tengok orang yang lagi susah daripada kita. Tengok orang lagi susah, insya-Allah kita akan lebih syukur dengan apa yang kita ada. Tengok orang kereta besar tak boleh jadi ni, kena tukar kereta besar ni. Berlumba-lumba. Orang tu pakai 4 wheel, dia pun pakai 4 wheel. Lepas tu dia nak lawan orang tu, dia pakai pula minibus. Kawan tu pakai bas, dia bawa lah lori. La ilaha illallah tahu waktu. Sampai ke sudah tak selesai. Kan? Ya. Jadi mana kata tu, jangan kita berlawan dengan orang atas sebab hati yang tak elok ni, jangan. Dan begitu juga yang ketiga, manusia jadi tak bahagia. Sebab apa? Sebab sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia sendiri. Salah. Kita kena sadar apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, kita takkan ada apa yang kita ada. Aku rajin kerja, tu sebab aku macam ni. Tu sebab aku macam ni. Salah. Kita interview makin pun macam ni, mencangut. Terapik tidak. Alhamdulillah lapik. Sebab Allah izin. Tanya bahagian HR. Betul tak? Mana bahagian HR? Human resource. Mana? Tuan semua tak nak ngaku. Dia marah kau. Kenapa kau tunjuk aku? Kau diam. Jaga diri kau. Sudahlah. Tunjuk orang pula. Dia marah kawan dia. Nah, bahagian HR tanya dia. Kalau satu jawatan, contohnya seorang tu letak jawatan, meninggal kau, berhenti kau, jawatan kosong, iklan yang tanya berapa banyak permohonan masuk. Masa tu semua mengaku saudara. Tolonglah. Kau takkan tak boleh. Kau dah lama kerja, takkan tak ada orang dalam. Tolong suka-suka dia kan? Tak, susah. Jangan dilayan. Kabel besok susah kerja tahu kita ni salah. Jangan tolong. Ada rezeki kau ada lah. Dan boleh tolong hantar borang, dan boleh tolong hantar. Apa macam tu? Ada rezeki kau ada lah. Dan tak nak terbabit dengan kau. Wah, kau sombong. Tak. Kalau kau kerja, biarlah sebab kau. Bukan sebab aku. Ini kadang-kadang bukan sebab kita pun. Kita hantar orang ya. Petok orang tu ada kebetulan dapat. Wah, mula dia berkokok. Itulah hari tu ni ikut susah nak dapat tu. Tapi yalah, saya baik dengan Tok Akram tu kan. Saya bisik, Tok Akram betul. Okey, alhamdulillah lah dapat tu. Terima kasih lah kau lah. Terima kasih nak kat kau. Mengaku. Kadang-kadang orang macam tu. Tapi kadang-kadang walaupun minta tolong, kita tolong. Tolonglah tengok-tengokkan Tuan Ana contoh dia cakap ke bahagian HR kan bahagian HR. Saya tengok ada nama tu, kita doa lah sesama, ada rezeki adalah
Sekali dapat kerja, terima kasih anak dapat kerja, pula terima kasih kat saya pula. Tak adalah, memang dia layak lah tu. Saya tak ada, saya tak terbabit pun. Tapi tak kita macam tu. Tolak topi ni, kemasyhuran disebabkan menolong orang. Tolak topi, ikhlas. Tu ya. Bila kerja ya, dia tu lebih naik tu. Ni orang. Ilah perangai. Itulah ni. Tu yang kadang-kadang ada orang main damula kan. Main damula, dia tak perasan main damula. Perasan tak? Damula. Dam ular. Apa yang kau mengangur macam terperanjat mana tu, dam ular lah. Baling. Perasan tak? Ada orang tu rezeki dia jap tangguh. Jap tangguh. Perasan tak? Orang menengok sonang batu dia, batu ke tidak ada dua tu. Yang seorang tu pula kerja pula. Nenek ulah lah tahu. Saya kalau buat team building kan, bila orang tua main dah mula, ya Allah. Bangang ular ni, bangang tu. Dia marah. Dia tak lepas dia marah ular tu. Wahal dia yang baling dadu tu. Yang seorang tu pula ular tidak tangguh tidak. Masalah hakikat 98. 98 900 hundur balik. 99 100 hundur balik tak habis-habis. Orang lah kan. Sebenarnya permainan orang tua-tua dulu suruh kita main permainan tu sebab nak ajar kita tentang itulah hakikat hidup kita. Ada orang jap tangguh. Nak ajar kita seronok tengok orang tu naik tangguh, dia selesai dia. Rezeki dia betul lah. Yang ular tu tadi dalam kejahatan kerajaan macam mana? Kau jap tukar department. Jap tukar jabatannya. Tapi pangkat tak naik. Tukar department. Apa hikmah dia? Hikmah dia Allah bagi peluang kita faham banyak prosedur kerja. Bila pencen besok kita ni cerdik dengan kerja yang kita dah buat. Nampak tak? Yang 98 tadi kontrak bersama-sambung, tak pencen-pencen. Contoh, hikmah dia apa? Maknanya kita kena sedar khidmat dia masih diperlukan. Percaya. Itu sebab penting hidup kita ni membaca hikmah. Tanam tabu kat tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Itu sebab kita kena tahu, oh agak ni kot. Allah tak bagi aku naik pangkat sebab mungkin aku belum bersedia. Boleh tak macam tu? Ni kau tak naik pangkat, kawan tu naik, kau tak tahu apa dijilat bos tu. Lah, seorang tu pula. Cek ni dijilat bos tu, kau tak tahu. Dah kau tak dapat, kau tuduh orang tu macam tu. Dia dengan bos sana lah macam ni. Macam kuih kapel. Tahu kuih kapel? Kuih cakui. Malakap gila weh. Kau tahu nama kuih kapel kan? Itulah ilmu baru hari ni. Iya. Tak, kadang-kadang kita gambar mempertikai, hidup kita mempertikai, takkan selesai. 3 perkara yang kita kena buang dalam hati kita bila kita bekerja sebagai penyewa awam. Ni nilai, nak cerita nilai ni. 3 perkara kena buang. Pertama, tamak. Tamak maksud apa? Gaji berapa? Gaji kita katalah dah kerja banyak tahun, adalah 5-6 ribu, 7 ribu lah. Kan 7 ribu campur-campur overtime, lain-lain yang lain apa semua, 7 ribu lah. Kalau ikutlah perkiraan asas lah, untuk hidup boleh tak dengan keluarga kita? Boleh tak tu? Boleh ke tak? Boleh. Datang seorang, kau tolong Dan adjustnya dengan bos kau. Nah, 10 ribu. Ada orang nampak duit percuma macam tu, gelap mata tu, zap ambil, betul tak? Walhal beza 3 ribu daripada pendapatan bulanan. Kita sebabkan tamak tak pergi banyak, zap ambil, sekali rap kojap habis, bagi makan anak bini, jadi darah daging. Tak apa, jangan bagi makan, tukar sport rim, tukar exhaust. Yang dia tak sadar, exhaust dengan sport rim kereta tu, itulah yang kau bawa pergi cek rezeki. Sama jalan bang. Tu sebab jangan. Berkat tu yang kita nak cari. Nampak tak?
Tu sebabnya kalau kita nampak dalam TV, kita nampak kita dengar dalam radio, dalam Facebook, dalam Instagram, kita nampak seorang penyawat awam, kaki tangan kementerian sekian-sekian telah ditahan kerana menerima wang suapan sebanyak 20,000, 100,000, 50,000. Contohlah. Ada yang cakap, itulah tak bersyukur dengan apa yang ada. 2 hari dia dah 3 hari tak datang kerja untuk menipu MC. Contohlah bercakap tu kan, macam kita ni baik mana. Kita dah marah orang tu. Itulah tak syukur, apa nak jadi tak tahulah. Itulah dia. Padan muka kau. Cara cakap seolah-olah kita lagi baik pada orang tu. Tapi katalah kita datang dapat ujian yang sama. Seorang lelaki datang jumpa kita, bawa sebuntil duit dalam tu ada 50,000. Bagaimana tindakan kita? Nampak dengar tak ayat tu? Dengar tak ayat tu? Apa nak jadi? Itu baru contoh tu, tengok. Jawab. Bawa ni 9 dengan tu jangan kohok hati tu, Pak. Nak cakap apa tu? Nak beritahu bila orang datang belum tentu kita boleh tolak apa yang ditawarkan oleh orang. Jadi apa yang patut kita sebut? Ya Allah, nampak je orang kena tangkap. Orang tu baru dituduh, belum dijatuhkan hukuman lagi. Mungkin fitnah. Ya atau tidak tak tahu. Mungkin ada kesilapan mana-mana. Orang kena dongki dengan dia. Tuduh dulu. Hari ni jangan main-main. Atas dunia ni ramai macam-macam beragam Tapi yang paling mustahak, Allah izinkan benda tu berlaku pada dia. Maka kita pula, ya Allah, tadah tangan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Kita minta jauhkan. Saya cukup takut bila orang datang bawa duit kat pejabat ni. Cukup takut. Bukan tak pernah berlaku. Jadi pengarah aku. Itu sebab saya letakkan SOP kat pejabat saya. Tanya yang bekas-bekas staff saya dulu masa saya jadi pengarah undang tu. Tanya dia. Saya wajibkan siapa yang jaga kat kaunter, boleh tak ada jumpa dengan pengarah undang. Yang jaga kaunter boleh ikut saya. Dia bawa masuk dalam bilik saya. Dia orang tu datang jumpa, dia duduk, pegawai tu akan berdiri dekat pintu tu dengar apa yang saya bercakap dengan dia sebagai saksi. Sebab takut orang boleh tuduh kita macam-macam, cakap macam-macam dalam kerja gitu. Kita buat SOP macam tu. Pasang pula CCTV lagi. Sebab apa? SOP jaga. Yang main-main. Ini kita kena jaga. Macam perempuan lah, nampak lelaki tu dia kahwin bini 3. Gatal nak mati. Mampulah kau, dia kata. Jangan. Doa terus, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Kalau ya pun jangan lebih 2, ya Allah. Macam tu. Boleh doa macam tu? Boleh tak? Orang perempuan boleh tak? Orang perempuan saya tanya ni, boleh tak? Bondo baik, kan? Bondo baik, jangan dilawan. Cuma kadang-kadang tu kita ni lah Goma memandang satu perkara. Tak, saya tak bukan cakap yang bak kahwin tu, tapi yang satu lagi, kan? Dah fokus dah lain dah. Yang mana satu dah katakan. Tak, sebenarnya hidup kita macam tu lah. Kita tengok orang, kita tak puas hati. Pertama, buang perasaan tamak. Kedua, buang perasaan sombong. Aku pegawai lah. Aku inilah. Aku kerja ni lah. Aku ni tak. Buang. Benda ni semua sementara. Atas dunia ini, dengar ayat ni. Dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Jawatan sementara. 1 kali mengundi, 3 Perdana Menteri. Dia cakap, sementara. Besok pilihan raya. Tak lama lagi pilihan raya ni. Pilihan raya besok bertukar lagi. Tak tahu siapa pula. Macam itulah. Itu lumrah dunia. Jadi pegawai, pengarah, tukar ganti. Sampai masuk, bertukar pengarah lain. Betul tak? Iya. Bertukar. Pegawai ni pula datang. Pegawai ni pergi tempat lain. Ni pula datang. Itu lumrah. Kojo. Tiba-tiba kat tepi tiang kan. Pencen. Tiang masjid. Dia dulu pencen pengarah. Nampak tak? Contoh saya lah. Dah ada kad pesara dah. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Dah ada kad pesara. Siap print nama bini kali dia tu.
Iya, nak bagi tahu pergi hospital pun tunjuk. Dapatlah urat yang istimewa sikit. Nampak yang muda ni tua dah. Allah. Kan? Jangan kita sombong-sombong. Duit, harta dunia, sementara. Cuba tengok. Dulu, masa saya belajar dulu masa kat UiTM dekat London mungkin. Halu gajah Melaka. Lendu London pula kan. Masa naik bas tu kan, jalan sebelum ada AMJ main, lalu kaget selekoh tu, KI Pak Beh tu, rumah ni cantik bos. Aku kalau ada duit aku nak baik rumah macam ni. Hari ni yang peduli pun tidak rumah tu. Sebab apa? Berlambak lagi rumah yang lawa kan. Bawah lembaga perumahan negeri Melaka. Banyak lagi rumah dengan pattern-pattern yang cantik. Saya masa ceramah dekat lembaga perumahan Melaka itu, saya sempat tengok, hebatlah, saya puji Melaka. Semua negeri kena contohi Melaka. Macam tu lah. Bagus. Faham? Contohi Melaka. Sebab apa? Sebab Melaka dia ada rumah mampu milik dia, ada senarai dia. Rumah yang harga 100,000 ke bawah, harga yang 150,000, harga 200,000, masih ada lagi. Tompek lain mampu tengok lah. Ayo, parah tu. Jadi kita mengikut peredaran semasa pula otak kau. Menyusahkan orang. Ada berlaku kat negeri-negeri lain, saya tak nak sebut lah. Negeri mana? Dibantai letak pek 100,000, 800,000, lepas tu, ini memang harga semasa. Sebab saya setuju dengan saranan. Bila dulu nak bantu penyawak awam nak beli rumah, salah satunya hasrat kerajaan dulu pernah disuarakan, iaitu buat konsep BKJ, banner kemudian jual. Itu sepatutnya pemaju kena buat. Macam kita jual kereta lah. Kita beli kereta dah ada, baru kita beli. Macam mana kita test drive kereta tu, betul tak? Ini tengok rumah contoh. Lepas itu kita pun buat loan sampai kesudah tiang. Ni duit dah tolak dah ni. Gaji bulan-bulan dah tolak ni. Rumah tak siap-siap. Banyak berlaku. Tu sebab di Melaka tu saya puji. Di Melaka dia buat betul-betul. Dia kaji betul-betul. Kan? Tapi banner kemudian jual tu patutnya, maknanya yang buat loan pemaju, bukan pembeli. Pemaju yang buat loan 100 juta ke dia buat loan, kemudian dia bayar dekat bank, tapi rumah tu standard tu kita letakkan, mesti keluasan begini, mesti berapa bilik air, mesti keluasan hall, mesti macam ni, letakkan syarat. Dia buat, barulah betul. Ini rumah untuk penyawak awam, cuma tengok, itulah saya. Kadang-kadang kan, itulah antaranya. Tapi bukanlah nak cerita isu tu. Tapi balik-balik cerita tadi, buang perasaan sombong. Sementara sifatnya rumah lain lagi besar. Rumah dia lagi hebat. Poi Putrajaya, pagar pun tak ada weh. Gila tu, prisin dia. Tiba-tiba kat seorang mana satu taman perumahan, dia pun pakai prisin menyampah lah dia pun nak jadi Putrajaya agak kan. Ya. Tak ya, sampai masanya akan berubah pattern tu. Dulu kita ada Friendster. Tiba-tiba dah tak ada Friendster tu. Tiba budak minat je sekarang nak jadi YouTuber, tak nak belajar nak jadi YouTuber. Saya baru ceramah semalam kat sekolah tu, saya pesan, "Buat apa kau nak jadi YouTuber? Sampai masa trend YouTube ni akan berakhir, percayalah. Dia akan tukar benda lain pula." Apalah salahnya kalau kau jadi YouTuber, dalam masa yang sama kau jadi kurator museum. Kau jadi YouTuber, dalam masa yang sama kau juga ada merupakan seorang doktor. Kau jadi YouTuber, dalam masa yang sama kau juga adalah seorang engineer, seorang lawyer, seorang pegawai, seorang, tak kisah, ada career. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu lah. Ramai orang yang jadi YouTuber, ilmu tak ada, main belasah je. Janji dapat duit, ada. Bawa joget mengelinjang orang gaji, dapat. Bawa joget-joget orang gaji, menggadik-gadik, pijak kan tahulah. Contohlah kan. Saya tak tahulah siapa, tak tahu berkawan Malaysia ke, tahu orang mana, tak tahulah. Contohlah. Jadi kualiti mana? Ilmu mana? Jadi orang akan cakap, sian kan, mengelinjang tunjuk satu dunia. Bangang tu tunjuk satu dunia, bayangkan. Itu sebab orang kata, kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Biar hidup kita ni nampaklah kita ni adalah pedoman. Jangan main belasah yo. Yang cantik tolok pantai landai tambah perahu tepi kuala.
walaupun buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tak tahu tanya, belajar. Duduk pula dekat museum. Saya cukup leko apa itu tu. Saya pergi dengan family, kita orang bercuti ramai-ramai, mak saya, adik-beradik, pak saudara saya naik kereta, naik bas pergi mana? Pergi ke Kedah. Kami dapat pergi ke museum apa ni? Istana lama Kedah tu. Dekat Alut Star kan. Ya Allah, seronoknya. Saya tanya ni satu saya tanya. Apa kaitannya Sultan ni dengan Negeri Sembilan? Apa kaitan dengan Negeri Johor? Apa kaitan dengan Perak? Kita tahu, oh rupanya Sultan ni macam ni. Sultan ni macam ni cerita dia. Tengok gambar-gambar tu. Dia orang raja-raja ni kahwin ni silang-silang sama dia ya. Kan? Tapi kita nampak lah, oh macam ni, oh sejarah ni macam ni, oh macam ni, raja ni marin kalau dia datang orang cukup takut ni. Yang satu raja ni pula ada cerita masuk tu dia yakin, orang kampung, orang bandar semua yakin, Cina, India yakin kalau masuk Sultan tu dalam kedai dia doa memang laris menego. Sampai macam tu sekali Sultan Abdul Hamid yang keberapa tak ingat, tapi ada lah. Saya memang jadi macam tu. Macam saya pergi ke Balkan marin, saya dapatlah tengok jambatan Mostar tu kan macam mana Croatia dulu dia bom tanah tu, apa jambatan tu habis hancur sampai UNESCO bayar balik untuk banner balik jambatan tu hampir sama dengan jambatan yang dulu. Tengok macam mana peperangan. Saya masuk ikut terowong macam mana terowong. Bahkan kita sebenarnya nilai-nilai sejarah ni bukan semua orang ada peluang. Saya ni jenis ramai nak tahu, oh ya ke ni apa mula, kenapa macam ni, asal macam ni. Baru-baru ni saya ceramah di Perlis. Saya jumpa dengan satu persatuan Piramli Saloma Malaysia. Dia cerita balik macam mana hebat karakter Piramli ni. Macam mana dia susah hidup, tapi dia memang kalau dia dalam keadaan susah sekalipun, dia kalau boleh tolong, dia akan tolong orang. Kalau dalam poket, pernah satu ketika dalam poket dia ni ada berapa ringgit, dia baru dapat payment duit filem dia tu, dia baru dapat payment RM200. Masa tu RM200 besar. Dapat RM200, lepas tu dia tanya semua orang nak raya ni, dia tanya seorang cameraman, apa kau tak balik? Kau balik kampung mana? Kampung Pahang. Asal kau tak balik? Tak balik kot, dah ikutkan nak balik. Mak tak sihat, tapi tak apalah. Saya bajet tak ada. Piramli bukan bagi RM50, RM200 tu dia bagi semua. Ambil lah, kau baliklah kampung. Tengok mak kau. Itu Piramli. Memang jenis tu sebab tak ada sahabat-sahabat yang tak menangis. Dan dia memang kena kerja, dia sifat mulia hati dia. Berapa ramai musuh dia dalam bidang filem dia. Musuh dalam bidang filem, dia tak baik, ada beberapa pelakon yang tak baik dengan dia, tapi semua dia ambil bekerja berlakon dengan dia. Sebab salah satu cara dia nak baik hubungan, dia tak nak gaduh dengan orang. Tu yang dia bagi watak kat Eskandar Risman, yang punya jahat watak kan, tapi berlakon sama. Dia bagi semua, ramai lagi. Ada orang tukang buat tertarik ke apa, yang labu-labi tu, ajak kerja dengan dia, bagi peluang. Itu Piramli. Hati dia tu, orang kata dalam bidang apa sekalipun lah, hati ni biarlah baik. Kita jangan tamak, jangan sombong, jangan lagak-lagak sampai masuk kita di bawah. Kalau kita kat atas tak selamanya, sekali kita bawah pun mudah-mudahan tak selama-lamanya. Dan yang ketiga, jangan dongki hidup kita ni. Dongki lah yang paling susah hati kita. Semua tak berhati. Ada yang bono tak kena dengan orang. Ada orang dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Anak dapat semua macam anak dia seorang pandai. Aduh yang bono. Tak boleh kau kita cakap. Dengar dia dapat naik pangkat, alhamdulillah, besok apa-apa hal boleh kita minta tolongan dia. Dengar dia beli kereta baru, dapat kereta tumpang, tak payah bayar minyak dia, bebek lolap dalam kereta tu. Kan? Dengar anaknya dapat semua alhamdulillah. Ada juga budak pandai di kalangan staf kita kan. Anak-anak staf kita ada yang pandai. Senang. Tu sebab Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri beritahu, salah satu tanda dengki dah bertapak dalam hati adalah apabila kita tak rasa apa dengan kejayaan orang lain. Tak rasa. Itu pun dah dianggap dengki dah ada. Dengar dapat PIG tu ni. Tahu dengar tu. Macam tu lah. Macam tak ada apa-apa perasaan. Makna dengki dah ada. Dengar dapat PIG, yelah kau tak apa berjadah PIG, kalau perangai tak elok, nampak tu. Kau confirm dengki dah ada. Mau lokek waktu dah. Gitu. Jadi biar dia bahagia, doakan yang baik-baik untuk orang. Itu ya. Dengki ni pun maksudnya. Bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Apa maksud dengki?
Kan? Dengki ni, kalau kita faham maksud yang saya nak sebut ni, insya-Allah kita tak nak dengki dah. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Batuk dia. Makna betul saya cakap tu. Kalau kita mempersoalkan apa yang orang lain dapat, itulah dengki. Mempersoalkan Allah dah tentukan, kau petikaikan pula. Dah rezeki dia. Cuba kalau kita dapat sesuatu, orang petikaikan, apa perasaan kita? Macam tu jugalah perasaan orang lain. Orang lelaki nampak seorang tu dapat APC, orang mula dia, alamak, macam mana dia boleh dapat? Kan? Orang lelaki dia sertai orang dia kan? Orang lelaki dia tahu macam mana kalau dia dapat? Kau jauh sama, ponteng sama. Macam mana kalau dapat? Kau juga cakap? Kawan menjawab, alah aku tak tahulah aku kan, mungkin bos aku suka sebab sama ni kau tengok, walaupun aku ponteng sama kau lepak dengan kau, aku kerja pun siap. Ni bos kalau panggil, bos lagi aku pergi, jangan main-main. Tu sebab aku tak suka minum jauh-jauh. Okey kau mah, tu sebab itu aku tak ikut, gila kau. Duduk kerja sini, minum kek kelamak, apa hal? Kek kelamak minum gila betul. Memang lambat lah kau sampai. Kan, dekat-dekat sudah lah. Itu tempat-tempat saya lepak lah tu dulu. Kan, kat UiTM tu lah tempat ada. Kan, layan korang robuh kat Pekan Londu. Gila betul. Sadap lepas main takraw tu, layan korang kan. Sadap Lepas tu kalau main takraw tak lecet sikit, dah mula bongkak, mula pergi urut dekat Tampin. Kat jalan Tampin begini kan, kat Gadik semua tu pergilah. Urut. Kebongkak kaki. Ingat ni nenek tu, kau lain kali nak main takraw, main bola apa petang, minta izin dulu. Tak izin apa lah cik? Tu apa tu nenek tumpang, cucu tumpang main bola, macam tuan cakap. Saya cerita dengan abah orang yang urut tu, nenek tu dia ajar macam ni, masa bila kau jadi cucu setan? Dia tak ada abah saya pula cakap. Marilah kenangan dulu-dulu lah. Nampak tak? Macam mana kau boleh dapat? Orang lelaki dia tercorang tak ada, aku tu sebab aku tak minum jauh-jauh. Aku walau macam mana pun aku siapkan kerja. Mungkin sebab tu lah, aku tak tahulah. Kau kena tanya bos lah pasal dia bagi kat aku. Aku alhamdulillah rezeki. Aku tanya orang lelaki jam tu. Orang perempuan tak. Orang perempuan tak ada tanya dah. Dapan puji, tahniah lah. Kau memang deserve. Kau memang layak. Memang aku dah agak kau dapat cik. Dekat belakang dia back group WhatsApp. GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masuk orang semua kawan-kawan dia terlupa lah, termasuklah budak anti manugerah pun ada dalam tu. Mengaung budak tu baca mesej dalam tu. Cubalah kita renung-renungkan. Okey, APC cuba tengok. APC dapat apa? Pertama dapat apa? Dapat apa? Janganlah nampak benar. Sebut sijil tu. Nampak benar aku nak duit tu. Sijil tu yang mustahak memang sama duit 1,000 jalan tahu waktu. Duit tu iringan ya. Sampai masa kalau tak ada duit, tak wajib bagi sijil je. Janganlah pek sijil dulu. Sijil tu yang kekal Duit tu rajab licin. Lepas tu bagian HR pula, dia dah tengok dah senarai nama tu dulu. Sulit dan rahsia kat kepala surat tu. Senarai nama. Yai. Hello. Kau nak belanja aku apa? Kau ingat aku tak tahu panggil. Wahal mesyuarat sulit ni. Patut dia tak ada siapa tahu awal tu. Kau nak belanja aku apa? Kenapa? Aku tak faham lah. Tahniahlah kau dapat APC tahun ni. Mandainya kau? Betul. Surat kau ada kat tangan aku ni. Ya kowe. Tapi ingat tau, jangan cerita dengan sesiapa. Sulit dan rahsia. Dalam pada masa tu sudahnya tersebar tak? Semua orang tahu. Lepas tu mulalah mulut anak ikan. Mana nak belanja. Ni surat tak dapat ni. Bila nak manja. Itu yang bila dia naik atas pentas, terima sijil tu daripada Datuk Akram tu, muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar.
Belanja kami banyak ada dapat kita balik modal dah kan. Tu sebab saya banyak agensi tu kan, saya cadang apa tau, masa hari yang APC, tim APC tu kita tambah je anugerah-anugerah lain. Tapi tak payah bagi duit, tak apa. Sebagai tanda ingatan. Contoh saya bagi cadang dekat Mara, Jalan Raja Laut, ada beberapa agensi Kementerian Pengangkutan saya bagi. Saya bagi cadang dan alhamdulillah ramai yang follow dah. Iaitu contoh, dia bagi anugerah apa? Dia tambah anugerah lain. Markah SKT 90% ke atas. Dapat sijil. Frame kan. Letak atas meja. Bawa balik, gantung kat rumah. Anak-anak tanya, "Wah, Mama markah 90 ke atas Memanglah Mama walaupun kerja, wah tu aku jual, nganggur je kan. Tapi dia cakap betul. Dia akan rasa benda tu satu pengiktirafan, nampak tak? 90% ke atas. Kan, Mama mengado. Kampung mana? Solok duku boleh. Mama nyampah dan contoh. Tak salah mama, mami seperti kau lah. Lepas itu, tak pernah MC tahun yang dinilai. Nampak sijil? Dia akan bagi kesan pada Kojo. Muntah darah pun Kojo. Kopilah balik. Dah muntah darah dah. Kan tak dapat sijil kan. Nah, bayang. Punyolah syukur kan nak Kojo. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Jam. Anak betul. Bah. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Apa maksud ni mah? Maksudnya abah kau tak pernah lambat Kojo. Pergi Kojo. Biasa tengok abah lambat ada caranya. Kuang ajar. Wajar betul. Kau dah lambat kau ajar lah budak tu. Contohlah benda ni berlaku kat semua tempat kecuali Perzim. Kena cover, saya siap lah cover. Jadi bila dapat sijil, orang tu pun happy. Nampak? Macam contoh kelab kebajikan dan sukan kan? Kelab sukan dan kebajikan kan? Bila birthday staff kita bagi hadiah, betul tak? Kan? Dengan ini Perzim mengucapkan selamat menyambut hari kelahiran kepada saudara Syamsul Amri bin Ismail dengan ucapan semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Ada tak dapat tu? Dapat tak? Dapat hadiah apa? Duit 1,000. Itu niat tu niat. Tapi tak dapat apa? Dapat apa Wan? Duit berapa? RM50. Okey, bagus. Ada macam dulu masa saya Kojo makin. Dia bagi hamper. Nilai hamper tu lah RM50-60 macam tu lah. Dah lah pungat kosong. Naik motor balik bawa hamper ni. Langsung orang cakap, tu duit rasuah tu hamper rasuah tu dia. Kan? Jadi sudahnya saya bagi cadangan masa mesyuarat staff tu kelab apa usaha pengurusan, saya kata saya cadang janganlah buruk pernah nampak budak-budak buruh kita. Budak-budak staff kita ni bila bawa hamper balik. Habis cadangan apa? Kita bertukar pada voucher. Tak kisahlah pasar raya ni ke. Duit tu bagus lah tu. Kan? Jadi dia boleh spend masa. Tapi bagi duit kan percayalah. Habis kat dia lah. Biar dia rasa tu. Buat voucher pasar raya tu. Dia boleh bawa bini shopping situ. Masuklah keluarga dia. Kan? Contoh lah. Bagus. Yang tu sebenarnya salah satu bentuk kita menghargai staff kita. Jadi mana yang tak dapat, jangan kecewa. Sebab apa? Sebab yang paling penting yang kita nak kejar adalah keberkatan. Sebenarnya hidup kita ni cari berkat je. Berkat tu. Dan cerita panjang-panjang menilai etika penjawab awam menurut perspektif Islam. Akhirnya hujung kita cerita tentang barakah. Apa maksud barakah ni? Ada yang cakap barakah ni maksudnya pondok Ustaz Kazim. Betul tak tu? Pondok Ustaz Kazim Al-Barakah namanya, betul. Berkat tu orang Johor balik Keduri bawa lauk, itu berkat tu. Nah, ni cerita berkat ni adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita walaupun sikit tapi berterusan. Tanda-tanda rezeki berkat. Ni hujung ni. Saya faham. Muka-muka rasah gelisah tu saya faham. Kalau cecenya duduk tu. InsyaAllah tak jam tapi telinga kau hajar betul. Sabar. Kan? Masa ni lah kau sibuk nak dengar jam kau berbunyi ke tidak kan? Sikit lagi.
Tanda-tanda rezeki kita diberkati. Yang pertama adalah apabila apa rezeki yang kita ada dirasakan cukup. Itu pertama. Cukup ni maksudnya siap boleh kongsi dengan orang, boleh sedekah dengan orang, boleh masuk korban, boleh tolong orang, bantu orang lagi. Tapi pada orang yang tak berkat ni, duit dia banyak, tak cukup, ibarat minum air selaut tapi masih lagi terasa haus. Yang kedua adalah apabila rumah tangga dirasakan tenang, aman dan stabil. Rumah tangga tenang, damai, bergurau-gurau suami yang balik. Kan? Apa kabarmu di sana sayang? Mak suami balik menyanyi. Engkau bagai air yang jernih. Suami balik, abang ni ada je. Abang. Kan? Suami pula balik, bini tak ada buat muka. Assalamualaikum. Roti lah balik ya. Alah bini macam tu. Ingat dah sosek tak jumpa rumah dah. Oi, bini. Cuba kau elok cakap suami kau ponek, dia kerja museum. Cuba kau layan dia elok. Abang. Abang lah, wajah abang lah yang paling saya nantikan hari ni. Macam tu lah. Tangan depa, abang. KPI. Suami kalau tak biasa, keluar dia balik tengok nombor rumah tu. Aku rasa botol dah rumah aku ni. Jangan tauih buat ya, bagi warning. Saya balik kan, kalau saya dopo tangan, abang jangan terkejut lah. Samsul debat aja macam tu. Oh iyalah. Cakap lelok, ni tanya, berbalik ke? Berbalik ke? Dia memang berbalik. Kau tanya lagi apa pasal? Berbalik ke bang? Tak. Baru nak pergi. Kau buta ke? Kan ada pek? Abang nak minum apa? 20 tahun kahwin, kau tak tahu? Mana minum apa? Kau ambil racun tikus yang pun dekat dapur tu bawa keluar. Kau bawa aku lah, biar mampu senang lah. You know. Laki tu mood tengah tak elok. Kau tanya soalan jam tu. Cuba cakap, abang, sonok tengok abang balik. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar suami menjawab, tadi memang lapar. Tapi bila tengok muka isteri abang ni, langsung hilang lapar. Abang, macam tahu je saya tak masak ni. Kau tak masak? Terperanyat dah tu. Hang tak masak? Tak adalah, gurau aje. Alah bang ni. Tak boleh gurau duk surau, mak gurau. Suami balik, bayangkan. Suami balik. Nampak isi basuh pinggan. Sayang-sayang, dah. Pergi masuk dalam mandi, tak apa, biar abang sambung. Sambung basuh pinggan. Ni dengan baju corporate dengan logo museum. Basuh pinggan. Sonok tak perempuan? Sonok, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Tapi dia happy dah tu. Atau sayang ni, ambil, kesian isteri abang jadi pengusi kesukan dan kebajikan. Ambil lah sayang, ambil ni. Apa ni bang? Voucher pergi spa muslimah, pergi masaj, cuci rambut, pedicure, manicure, pergilah. Abang, bila ni? Sabtu ni pergi. Habis anak abang jaga, pergi je. Pergi. Sonok tak? Abang, susahkan abang. Tak susah. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar jantan tu. Tentulah contoh. Tak adalah gurau je, abang dah bayar dah. Ya ke bang, makasih tau. Sonok tak? Pergilah. Iya. Tu nama dia bahagia. Tu sebab saya balik rumah kan, balik rumah orang lelaki kita balik lewat semua, jangan terus masuk bilik sendiri, masuk bilik anak tu, tengok anak, Allahu Akbar. Allah. Ramai waktu pusing keliling menang kat bilik. Itu memberkat juga anak ramai. Sambil-sambil balik kerja, apa bodoh 3. Tambah lagi. Kan? Balik tengok, ya Allah, anak aku. Masa bila lah kau besar? Tiba-tiba dah besar, nampak? Masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Tidur penuh lah macam ni, lah mana pula lah aku nak tidur? Berkat, tu berkat. Ketiga, bila anak-anak kita berjaya dalam lapangan dia, dalam akademik berjaya, dalam ni berjaya. Seterusnya adalah apabila suasana tempat kerja kita senang dan menyenangkan.
Seterusnya, tanda rezeki berkat apabila rumah kita sering kali diziarahi. Ada je orang datang rumah, itu tak termasuk tin Shopee, itu tak termasuk. Hari-hari orang datang mak kita, bang, itu kau yang order. Kemudian kita mudah melaksanakan perintah Allah, tu pun tanda rezeki berkat. Dan terakhir sekali, doa kita senang dimakbulkan oleh Allah. Jadi bila kita sebut tentang nilai dan etika penjawab awam, ingat 3 hal. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah, insya-Allah. Itu yang matlamat kita sebenarnya. Contoh kita duduk hari ni, aku duduk dengan ceramah niat kerana Allah, insya-Allah pahala ibadah dapat dah. Yang sayangnya kita dah banyak buat kerja yang baik. Contohnya orang datang ke museum, kita bagi penjelasannya yang ni begini, tapi kita terlupa niat kerana Allah. Rugi. Niat kerana Allah. Ya? Jangan lupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukuplah setakat tu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak perzim menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.